Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Salasia Safian, ini Ringkas TVS. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengalu-alukan sebarang nasihat dan pandangan pakar kesihatan. Ini adalah untuk mengurangkan penularan kes jangkitan COVID-19 dan kesan jangka panjangnya terhadap kehidupan rakyat. Muhyiddin juga menjemput wakil pakar kesihatan yang menandatangani surat terbuka kepada Perdana Menteri untuk bertemu dengan beliau dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba bagi membincangkan perkara berkenaan. Muhyiddin berkata demikian sebagai reaksi terhadap surat terbuka yang diterimanya daripada sekumpulan pakar kesihatan pada 7 Januari lepas yang mencadangkan 10 tindakan segera untuk dipertimbangkan dalam usaha menangani kesan buruk akibat COVID-19. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada kumpulan pakar berkenaan yang telah mengetengahkan kepentingan pendekatan dalam surat berkenaan yang membabitkan semua pihak dalam masyarakat. Malaysia adalah salah satu daripada beberapa negara di dunia yang terawal menggunakan kit ujian rapid antigen RT-KAG untuk melakukan saringan COVID-19 sejak Jun 2020. Muhyiddin, kit berkenaan telah dinilai oleh Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan NPHL dan Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Itu juga bagi memastikan ia mematuhi standard yang diperlukan dan kemudiannya diluluskan oleh pihak berkuasa peranti perubatan MDA untuk kegunaan lebih meluas dalam komuniti. Muhyiddin berkata demikian sebagai respons kepada surat terbuka kepada beliau yang dihantar oleh sekumpulan pakar kesihatan pada 7 Januari lepas. Tambah Muhyiddin lagi, sejajar dengan Garis Panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, RT-KAG telah digunakan untuk memastikan keputusan saringan apabila penularan COVID-19 didapati tinggi dalam kawasan penduduk tertentu. Hanya tinggal 5 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Sarawak dan kesemuanya di daerah Serian yang menempatkan 569 mangsa banjir. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, PPS Sekolah Kebangsaan Tanah Putih mencatatkan jumlah mangsa paling ramai dengan 341 orang diikuti Dewan Kampung Rimba Padi 96, Dewan Masyarakat Serian 74, Dewan Kampung Selabi Entukuh 32 dan Dewan Balik Buk Janjun 26. Di Kuching, kerja-kerja pembersihan pasca banjir diteruskan lagi. Lebih-lebih lagi, kawasan terjejas banjir teruk dan rumah kediaman warga emas. Kita akan bersama rakan penyampai Khairil Zarif di Kampung Sinar Budi Lama untuk berkongsi perinciannya. Silakan Zarif. Terima kasih rakan setugas kita Salasia Safian di studio. Hari ini saya berada di Kampung Sinar Budi Lama, Batu Kawah. Dan hari ini adalah hari kekemasan pasca banjir di mana pihak bomba dari Balai Bomba Batu Lintang membuat aktiviti kekemasan di sekitar kampung ini. Dan apa yang menarik hari ini adalah penggunaan kaedah open water source, iaitu sumber air terbuka, di mana penggunaan kaedah ini adalah menggunakan air di sekitar sungai kawasan berdekatan di sini. Dan bersama saya sekarang Tuan Yusri Basri, Ketua Zon 1 Kuching Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak. Baik Tuan, boleh terangkan secara ringkas aktiviti hari ini Tuan? Ya, sebagaimana kita maklum, aktiviti pagi ini adalah merupakan sambungan ataupun rentetan kepada aktiviti yang semalam telah dimulakan, iaitu pasca banjir. Di mana aktiviti ini merupakan aktiviti di mana kita membantu masyarakat setempat ataupun penduduk kampung yang juga merupakan yang juga merupakan adalah khidmat masyarakat kepada penduduk-penduduk yang terjejas ekoran daripada banjir yang telah berlaku tempoh hari yang lepas. Okey Tuan, berapa orangkah anggota yang terlibat, anggota bomba yang terlibat hari ini? Pada pagi ini seramai 12 anggota Balai Bomba seramai 12 anggota daripada Balai Bomba Batu Lintang, termasuk Ketua Balai bersama Zon yang terlibat dalam aktiviti pembersihan ataupun kekemasan pada pagi ini. Baik, boleh terangkan sedikit pelaksanaan kaedah hari ini digunakan hari ini Tuan?
perbezaan daripada aktiviti semalam, di mana semalam kita menggunakan air ataupun kita ambil sumber air daripada Pili Awam. Manakala pada pagi ini, di mana kita mendapat akses yang mudah untuk sumber air terbuka, iaitu sungai yang bersebelahan, maka pada pagi ini kita menggunakan penggunaan pam angkut, yang mana air adalah merupakan sumber air terbuka, dan juga pancutan kita berjaya menyelesaikan aktiviti dengan 6 pancutan sekaligus, dan ia mempercepatkan aktiviti pembersihan, kekemasan dan juga mempercepatkan anggota-anggota melaksanakan kerja-kerja pasca banjir. Okey. Baik, itu saja Tuan. Terima kasih. Okey. Semoga semua mangsa-mangsa banjir tabah menerima dugaan. Setiap yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Percayalah akan ada pelangi setelah hujan dan ada kebahagiaan setelah air mata. Baik, itu laporan yang kami sediakan hari ini. Saya Kerizari Afindi dan juru kamera Faitungoh Morni untuk TVS. Taska dan Tadika dibenarkan beroperasi dengan prosedur operasi standard SOP di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Dan hanya Taska dan Tadika di daerah Sibu yang tidak dibenarkan beroperasi susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kebenaran ini adalah ekoran daripada ibu bapa yang memerlukan tempat selamat dengan pematuhan SOP tinggi untuk menempatkan anak-anak mereka sementara mereka bekerja. Menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, kebenaran pengoperasian ini merupakan sistem sokongan terhadap ibu bapa yang bekerja, terutamanya bagi petugas barisan hadapan maupun guru. Beliau turut menegaskan sebelum Taska dan Tadika memulakan operasi, pemilik harus menjalankan kerja nyahkuman terlebih dahulu di premis dan peralatan mereka. Tidak hanya perlu bergantung kepada kaedah secara atas talian untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran PDP. Para guru disaran untuk menjadi lebih kreatif dalam PDP. Presiden Kesatuan Guru Bumiputra Sarawak KGBS Ahmad Mali berkata, Kementerian Pendidikan tidak menekankan bahawa PDP atas talian adalah satu-satunya kaedah yang harus digunakan. Tambahnya, guru-guru diberikan kelonggaran untuk menggunakan kaedah yang bersesuaian dengan keadaan dan lokasi mereka. Jadi bukannya online ataupun pembelajaran secara maya itu menjadi keutamaan. Kalau kawasan itu boleh capaian internet yang baik, amat digalakkan menggunakan secara maya. Tetapi kalau kawasan internet itu capaiannya tidak baik, maka guru-guru ada alternatif yang lain untuk meneruskan pembelajaran mereka secara PDPR ini. Sehubungan itu, KGBS yakin dengan kebolehan para guru untuk melaksanakan tugas mereka mengikut kemampuan masing-masing. 6 remaja diberkas selepas terlibat dalam satu pergaduhan di hadapan sebuah hotel terkemuka di pusat Bandaraya Kuching pada Ahad. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Awangdin Awanggani, kesemua remaja yang ditahan itu ialah warga tempatan dan berusia antara 17 hingga 19 tahun. Polis bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima laporan mengenai insiden itu daripada pihak keselamatan hotel terbabit. 4 orang lelaki telah ditahan di lokasi itu, manakala 2 orang lelaki lain ditahan setelah menerima rawatan di Hospital Umum Sarawak. Polis kini giat mengesan beberapa orang lagi rakan-rakan kumpulan terbabit yang masih bebas dan menegaskan mereka untuk menyerah diri. Seorang lelaki ditemui mati dengan kesan lebam dan calar di beberapa bahagian badannya di kebun durian Batu 16 Jalan Sibu, Bintulu. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, SCP Stanley Jonathan Ringgit, siasatan awal mendapati mangsa keluar untuk pergi memancing, namun selepas lebih 12 jam tidak pulang ke rumah, isteri mangsa meminta bantuan daripada anak saudaranya untuk mencari mangsa. Hasil pencarian menemukan mayat mangsa kira-kira 500 meter dari tempat motosikal milik mangsa ditemui yang terletak di susur masuk kebun durian tersebut. Susulan penemuan mayat itu, pihak polis dan ambulans bergegas ke lokasi kejadian setelah dihubungi oleh tuai rumah panjang kawasan berkenaan.
Sesampai di tempat kejadian, pemeriksaan telah dibuat oleh pihak ambulan dan mendapati bahawa si mati dijumpai dalam keadaan terlentang, berlumuran lumpur dan terdapat kesan darah di bahagian kepalanya dan didapati memang sudah tidak bernyawa lagi. Mayat telah dihantar ke rumah mayat Hospital Sibu dan siasatan masih dijalankan. Sementara itu, 2 orang suspek iaitu rakan rapat mangsa telah ditangkap dan direman 7 hari bagi membantu siasatan. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Salasiah Safian, salam hormat dan jumpa lagi.